Siang, semalam ada kelas Presentation. Oh, presentation. Saya kan ajak awak semua pergi sebenarnya kita ambil sampel. Lepas tu kita orang try dekat reaktor sini. Tapi saya fikir sebenarnya benda tu sepatutnya hari Ahad. Tapi dah diajakkan ke Isnin. Lepas tu petang pula ni kan. Tapi tak apa. Lepas ni kita orang akan ada pergi sungai lagi. Saya nak ajak awak bertiga lah join. Nanti tengok masa bila yang awak ni. At least awak ada experience je kalau kita nak ambil air sungai macam mana. Nanti kita pun akan ada pergi kilang dekat Senai. Kat situ pun saya nak ajak awak bertiga lah. Okey. Ni saya tengok dulu. Cuma bila awak dah dekat rumah, macam nanti saya kena tunggu sama ada saya tunggu awak ada kat sini ataupun siapa-siapa yang available boleh join tu nanti awak join. Ini lah kan. Saya tak sempat nak tengok ni. Saya tak sempat tengok apa yang di-share lagi. Mana Mak? Tak ada Mak? Ada doktor kat hujung tu. Ni. Okey, faham. Maksudnya, saya tahu kenapa dia setengah jam. Sebab 2 panel. Kalau saya biasa, saya suka saya seorang je. Lepas tu saya tanya je apa soalan yang saya nak tanya dengan apa yang saya komen. Dah lah. Allah, setengah jam lah. Okay. Dia macam ni. Dia ikut style panel. Ada style yang dia nak suruh you bagi macam recap apa yang you buat. Walaupun you dah share video. Itu ada style panel dia nak you macam maksudnya macam present tapi jangan lama-lama. Macam present apa yang you boleh concludekan apa you punya proposal ni macam tu. Itu. Lepas daripada tu, lepas tu terus Q&A. Dua-dua panel. Kalau macam style saya, dalam masa 30 minit tu, kita terus pergi ke Q&A. Maksudnya sebab student dah share video, saya dah check, saya akan check siap-siap saya dah ready dengan komen saya. So kalau saya suka terus Q&A. Macam tu. So kalau tak sampai setengah jam pun, saya stop je lah. Kalau dah memang student tu saya tak ada komen banyak, saya komen apa yang dah siap. Ataupun saya saja je tanya apa-apa kalau ada apa-apa you nak tanya ke apa ke nak discuss ke nak minta pendapat ke. Habiskan masa tu, sudah dah lah habis lah. Kalau macam saya akan ikut betul-betul masa tu lah. Saya tak suka nak drag masa macam tu. So itulah biasanya. So you ready kalau panel tu cakap macam ni. Okey, boleh tak you, contohnya lah dia cakap saya tak sempat lagi sebenarnya nak macam betul-betul go through you punya video contohlah. So boleh tak you bagi tahu secara ringkas je you punya projek. So you kena ready benda tu yang you kena ada macam contohnya dia kata nak 5 minit je. So you kena ada ready benda yang apa yang nak cakap dalam masa 5 minit. Ready je. Macam tu. Lepas tu terus Q&A session. Saya rasa kalau dia jenis panel yang memang banyak dah soalan sebab dia dah tengok semua dia punya video, slide semua. Dia terus je tanya. Dia terus bagi soalan, dia nak tahu apa jawapan. So you kena jawab semua. Macam tu lah. Okey tak? Masa Apa? tanya tips ke nak tanya? Tips saya, you ready dengan apa-apa kemungkinan soalan untuk you jawab. Dan jawapan tu you macam ni. Kalau you baca you punya proposal, you akan ready dengan jawapan tu sebab biasanya panel tak ingat pun maksudnya panel tak ingat pun
kira you dah ada state dekat dalam thesis tu dekat bahagian mana. So awak yang bagi tahu. Kalau ini tips untuk student saya kalau viva untuk masa dengan PhD, biasa saya suruh diorang khatamkan thesis at least 2 kali. Tapi awak setakat PSM dan proposal, kalau awak rajin awak buat. Kalau tak rajin tak perlulah. Kalau tak rajin atau tak sempat tak perlulah. Tapi kalau betul-betul awak nak ready, awak baca balik semua awak punya proposal. So kalau panel tanya, jawapannya macam ni. Macam contohnya macam okay, as stated in chapter 2, nanti awak pun boleh tengok chapter tu awak. Okay, as stated in chapter 2, in this research we use this catalyst because of ni. Ada macam tu lah. Kalau awak ingat benda tu awak ada state dalam chapter tu. Kalau tak ingat langsung tapi awak tahu jawapan dia, awak terus cakap okay, macam awak terus cakap jawapan dia macam tu. Sebab kadang-kadang panel ni bila you kata dalam chapter tu okay tunjuk mana, dia suruh tunjuk mana, macam tu lah. Kalau awak, sebab tu saya cakap kalau you khatamkan, you habiskan baca you punya thesis tu at least 2 kali, you sendiri ingat. Kalau selesai dia rajin, dia bagi ni dia bagi mark yang apa, yang tanda macam ni. So dia tahu tau. Tapi itu kalau hard copy lah kan. Lah awak punya soft copy, suka hati awak lah. Kalau hard copy tu dia adalah tanda kat tepi tu. So senang. Kalau pasal contohnya dia tanya pasal wastewater, dia dah tahu dekat mana, dia terus buka. Macam tu. Senang nak jawab. Macam tu. Itu je lah. You kena ready benda-benda tu. Okay, contohnya awak tak tahu apa jawapan dia. Contohnya yang dia tanya, macam mana kalau you buat effect of pH? Macam mana you dapat range of pH? Maksudnya awak, contohnya awak buat, siapa yang buat pH? Saya doktor. Okay, Syara. Syara buat pH apa? 4, 7.5 dengan 11. Okay, so panel tanya, kenapa you buat 4, 7.5 dan 11? Kenapa you tak buat 5, 7, 8? Kau nak jawab apa? Sebab kalau 8 maybe dia bukan acid. 8 memang bukan acid. So tak boleh nak uji untuk yang acid punya condition. Okay, lagi Kalau jawapannya? 7 maybe boleh. Lagi satu 5 pun bukan acid punya condition. 5 pun boleh kot. Okey Syara, sebenarnya kenapa awak buat 5, 7, 11 kan tadi kata? 4, 7.5, 11. Oh, 4, 7.5, 11. Okey, acid sebenarnya range dia daripada 1 sampai 6. Itu acid, keadaan acid. So sebenarnya acid awak dah cover dekat 4. 7 tu neutral. 11. Lepas tu apa 11? 11 tu alkali. Okey, base atau alkali. So sebenarnya dah nampak dah awak buat tu dah cantik lah. Dah ada wakil daripada asid, wakil neutral, wakil alkali. Sekarang ni dia tanya, kenapa wakil asid awak 4? Kenapa bukan 5? Bukan 6? Macam tu lah. So nak jawab apa? Sebab tak tahu doktor. Amira dengan Aiden ni nak jawab apa? Sebab awak pun ada spesifik ni kan? Nilai. Parameter kan? Nilai kan? Kalau Amira, Tini dengan Aiden ni nak jawab apa kalau soalan macam tu? Ni soalan standard lah. Panel saya rasa dia akan ada. Acid. Apa? Minimum ataupun maksimum acid lah. Minimum atau maksimum? Minimum 1 lah. Minimum acid 1. Maksimum acid dalam 6 lah. Macam tu. Tapi Syara buat 4. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Okey, Tini? Kalau saya ratio tu kerap tu. Ratio of apa? Sebab saya punya macam ratio
3151 Ah. dengan Okey, kalau awak panel tanya kenapa you pilih 3151 dengan berapa awak? 91. 91. Macam mana you decide? Kenapa you tak buat 41, 61, 71? Kenapa you pilih 31, 51, 91? Ataupun kalau macam ikut logik kan, buat 31, 51, kenapa bukan 71? Kenapa terus jump kepada 91? Nak jawab apa? Okey, sebenarnya dia ada beberapa jawapan yang boleh diterima. Okey, jawapan standard dan sebabnya researcher selalu memang buat macam ni. Tapi bila PSM memang awak tak perasan pun sebab awak ikut je kan. Okey, sebab kalau macam kita pun dia sebenarnya kan macam mana kata sebenarnya root satu research ni sebelum you decide value tu tadi untuk setiap parameter you kena buat literature review. Okey, apa yang orang sebelum ni dia buat dan dia dapat. So kat situ tu based on literature review previous studies itulah yang kita punya rujukan untuk kita try pula untuk kita punya. So itu jawapan standard. Okay, based on literature we decided to study this particular value ni untuk nak tengok ini kira cakap lah ini adalah preliminary pun. So kita try dulu value ini sahaja dulu. Kalau nampak dia macam ni tau ceritanya. Kalau macam 31, 51, 91 tadi, kalau ada nampak trend makin bagus, makin yang 9 tu value dia makin besar makin bagus. So mungkin planning selepas ni, masuk planning tu mungkin student PSM next semester akan buatlah pula 10-1. Sebab nampak 3, 5, 9 5 lebih bagus daripada 3, 9 lebih bagus daripada 5. So mungkin lebih tinggi lagi lebih bagus. Contoh. Tapi kalau dia dapat 3 tak okey, 5 okey, 9 tak okey. So itu adalah contohnya preliminary study Amira. So recommendation untuk future study, untuk next PSM student contoh, kan dia 3, 5, 9 kan. So mungkin between 5 dengan 9 tu ada yang terbaik ataupun memang 5 yang terbaik. So kat situ kita nak confirmkan. So mungkin next student akan buat 6, 7, 8. Nak tengok 5, 6, 7, 8 ni mana yang terbaik. Macam itulah maksud saya. Faham kan? So kat situ sebab tu based on literature kita try ikut dia dulu. Lepas tu baru kita tengok based on apa yang kita dapat, kat mana yang kita perlu adjust lagi untuk dapatkan betul-betul optimum conditionnya. Macam tu. Tapi untuk kiranya at this moment you punya study dapat optimum condition, contohlah 5-1 macam tadi kan. At this moment 5-1. Sebab you tak boleh concludekan benda yang you tak buat sebab tak ada lagi. Macam tu. Dia macam tak wujud lagi. So kita tak boleh assume. Kita kena cakap at this moment antara 3 ni optimum conditionnya adalah 5-1. Contohnya macam tu lah. Tapi sebab awak pun belum kira awak belum report lagi PSM 2 tapi semua 3 dah siap eksperimen kan? Belum. Baru Amira punya. Siapa yang belum? Baru Amira punya. Ni Syara. Ada ni. Syara dengan Adini? Oh, maksudnya Tini dah siap. Syara ada berapa lagi? Saya banyak. Saya ada lagi 2. 2 je lah. Syara dah, maksudnya Syara dah start buat lah. Dah ada data kan? Belum ada. Oh, awak memang masuk lab 2 kali je lah? Part saya belum sampai lagi. Kita orang baru habiskan Amira punya. Oh, ya ke? Oh, lepas tu baru ada ni. Ya. Okey. Saya ingatkan semua dah settle dah. Itu pun Tini punya pun XRD tu tak ni lagi. Yelah. Tak apa. Tini nanti kita boleh follow XRD awak liquid kan? Betul.
Okay, itu boleh booking, lepas tu terus buat je kat sini, dekat min SRC. So nanti kalau Tini datang min SRC, ni dekat min SRC lah. Kalau ada ni dengan syarat dapat ikut lagi bagus. Nanti kalau nak datang bagi tahu saya, bagi duit. Saya bagi duit minyak awak datang sini. Oh, dekat kampus induk ke tu? Sebab liquid kan. Ha. Kalau SRD yang ada, kalau tak silap saya, kalau dekat Paguh tu, kalau tak silap saya solid. Kalau nak try tanya dulu boleh. Ada ke SRD dekat Paguh tu ya? Tak ada saya. Tapi masa tu Kak Mira kata nak try tanya yang Paguh. Tapi rasanya yang tu yang solid punya. Solid. Yang setahu saya yang liquid cuma dekat min SRC saja. So kat situ itu kira dekat center saya ni lah. So nanti InsyaAllah saya pun harap masa tu saya free, so saya boleh bawa awak tengok-tengok environment kat sini, research center kat sini, macam tu lah. Nanti kita makan sama-sama ke kat sini. Awak pernah kat sini? Kat Perak Raja, kampus Perak Raja? Tak pernah. Tak pernah kan? So, nanti saya bawa lah jalan-jalan sikit kat sini. Okay, macam tu. So tadi itulah jawapannya. Okay, standard jawapan itu. Based on literature. Kak Mira ada buat DOE tak? Tak ada. Cuba tanya dalam grup siapa-siapa yang available ni. Awak tanya dalam grup. Kalau saya nanti kan saya takut lupa. Tanya je sekarang. Type dalam grup tu tanya. Kak Mira Kak Mira ada buat DOE tak? Sebab tengah nak fikir jawapan untuk mana dapat value tu. Sama ada literature ataupun DOE. DOE ni design of expert yang kita buat optimization. Kat situ tu dia mungkin juga kalau Kak Mira dia buat benda tu, simulation tu dia akan bagi data. Contohnya kan Kak Mira letak dalam DOE tu, DOE ni optimization tau. Dia statistik, dia buat statistik. Contohnya Kak Mira setkan 2 pH kan, contoh 2 hingga 11. Okey, lepas dia bagi data-data lain lagi, apa benda yang diperlukan dalam tu, DOE akan keluarkan list apa kemungkinan pH yang akan bagi result yang terbaik. So mungkin list pertama dia contohnya 20 tau dia listkan. Tapi dalam 20 tu rata-rata mungkin paling banyak pH yang disebut cuma 4, 7 dengan 11. Sebab tu kita decide untuk ambil 4, 7, 11 tu based on DOE tadi. Ini biasanya student PhD saya yang buat. Master pun saya tak macam saya cakap dia, kalau you nak buat, you buatlah. Kalau you tak nak buat, PhD baru buat DOE ni sebab dia akan ada satu skop besar. So mungkin juga kalau Kak Mira buat DOE, mungkin based on optimization atau statistical analysis result tu yang dia bagi you data ni. Data pH berapa apa semua tu. pH berapa. So awak tinggal guna. Dia macam tu lah. So sekarang ni confirm dengan Mira nanti, adakah dia buat DOE? Kalau dia kata tak buat DOE, kita kata literature tadi. Sebab memang literature tu Mira pun sebelum ni dia ada buat master. So mungkin juga daripada result master dia tadi. Ataupun mungkin juga dia refer orang lain yang buat liquid catalyst. Macam tu. Okey tak? Boleh Doktor. Boleh. Okey, itu untuk satu soalan tu. Ini awak jot down lah sebab saya rasa memang ini kira macam memang standard soalan panel. Okey, lagi apa? Awak ada tak terfikir apa soalan? Doktor, Tak apa. saya tanya dulu lah. Doktor, kalau contoh dia tanya macam kenapa pakai nanofluid tu sama juga ke? Kita pakai yang literature review juga tu. Kalau dia tanya, okay, kenapa you decide untuk nanoliquid? Kalau you cakap yang based on literature, you nak jawab macam mana? Sebab
based on literature sebelum ni, diorang pakai nanoparticle. So, untuk yang ni kita orang pakai nanofluid sebab kita tak discover lagi. Dia kan, dia sebenarnya itu gap of study, tapi dia kena ada reason yang macam ni. Saya perasan juga dalam dalam dia punya proposal tu, saya perasan you just statekan gap of study. Okay, sebenarnya untuk saya rasa untuk report untuk PSM 1 saya biarkan lagi. Tapi sebenarnya kalau you nak lebih strong, dia macam ni. Kita kena bagi tahu dia macam ni tau. Kita kan literature banyak buat nanoparticle, solid phase kan. Kita kena bagi tahu apa masalah solid phase tu yang membuatkan liquid phase ni, maksudnya catalyst yang state dia adalah liquid tu. Kenapa kita study kat mana contohnya ada orang lain study, dia claim that kalau liquid catalyst ni dia akan kurangkan membrane folding ke, dia akan increase photocatalytic activity ke, macam mana. So kat situ kita nak bagi tahu ada kemungkinan yang liquid nanoliquid better than nanoparticles. Maksudnya solid tadi. Tapi tak ramai lagi orang yang study dalam nanoliquid ni. Sebab tu kita nak study. Dia tak boleh jump orang lain buat nanoparticle tapi tak ada orang lain buat nanoliquid. So sebab tu kita nak buat. So kat situ tu dia ada jump satu benda. Sebenarnya kita kena bagi tahu apa kekurangan nanoparticle ni. Sebab tu kita nak buat nanoliquid. Tapi orang lain tak ada pun yang buat ataupun sangat sedikit study yang yang buat research on liquid ni tadi. Sebab tu kita nak buat dia macam tu. Okay, kat situ tu kalau awak jam macam tu, panel akan tanya lagi. Memanglah orang lain tak buat. Kalau contohnya ada macam kiranya teori sendiri pun kita dah nampak liquid tak akan bagus berbanding nanoparticle. So sebab tu orang lain tak buat. Sebab kita teorinya liquid tu tak bagus, buat apa kita buat? So, kita tak payah nak fikir pasal liquid. Tapi apa yang kita buat adalah kita modify yang nanoparticle tadi. Kita improve nanoparticle tadi. Tak perlu kita fikir liquid. Macam tu lah. Sebab tu yang sebelum you jump cakap nanoliquid ni tak ramai orang buat, tak ada orang buat, kita kena bagi tahu dulu apakah kemungkinan yang ada, sebab tu kita nak study nanoliquid tu. Macam tu. So ada tak? Ada sesiapa yang study dan you jumpa satu statement ke apa ke yang kata apa teruknya nanoparticle berbanding dengan nanoliquid ni? Ada tak? Saya tengah meeting PSM tapi mungkin dalam 1 jam lagi. Tak ada tak? Okay. Lepas ni terus. Okay. Okay, bye. Ada tak? Tak apa, you jot down, you cari, nanti you cakap dalam group. Okay? Saya nak tahu apa konten yang awak dapat tu. Maksudnya apa point yang awak dapat. Sebab dia memang ada. Sebab tu kita nak menjurus kepada liquid ni. So awak cari dulu. Bila awak dapat, awak share dalam group. Sebab saya takut apa yang awak dapat tu tak cukup strong ke atau silap ke, macam tu lah. Kita nak confirmkan betul ke tak kalau awak bagi jawapan tu. Okay? Awak cari dulu. Okay, ada lagi? Awak jangan lambatkan nanti. Awak cakap dalam group tu. Sebabnya kita kena settlekan benda tu kalau boleh sebelum malam ni lah kan. So awak dah confirm dah ini jawapan dia apa, ni jawapan dia apa. Jadi doktor, maksudnya yang nanofluid tu kan saya punya ada dosage kan. So research sebelum ni belum buat, so kita buat yang macam ni dulu lah. Saya tak dengar suara ada ni.
Yang nanofluid dosage tu. Ah, Kita buat yang 2.588 tu belum ada orang buat kan. So kita buat memang belum. Maksudnya ada ni buat effect of dosage kan? Okey, kalau effect of dosage dia memang belum ada orang buat, itu tak kisah ni. Itu tak kisah lagi. Itu sama macam tadi pasal literature tadi. Sekarang ni kalau soalan panel bukan kepada effect of tu. Dia tanya kenapa you buat liquid, nano liquid. Faham tak? Ada ni sekarang buat nano liquid. Lepas tu check effect of dosage. Sekarang soalan panel yang kat sini ni. Bukan dekat effect tadi. Dia tak tanya kat sini ni. Dia tanya kenapa you guna liquid? Macam tu. Ada ni, okey, faham tak? Okey, faham Doktor. Okey. Kat situ jangan confuse Jangan kalau panel tanya yang ni, you jawab yang tadi effect tu. Sebab kira ini merangkumi you punya projek. Spesifiknya, dia macam ni tau. Tiga-tiga you buat projek yang bidang yang sama, payung yang sama, tapi you dipecahkan oleh parameter yang berlainan. So you kena tahu juga yang payung tu. Faham tak? Okay, you kena faham kenapa you buat benda-benda tu. Yang spesifiknya memang dekat efek tadi. Okay? Alright. Saya rasa macam mungkin juga awak ada letak dalam proposal. Ada je point-pointnya dalam proposal. Kalau yang tadi tu yang saya cakap tu. Mungkin awak baca balik. Okay? Cari point tu kenapa you buat liquid tapi bukan solid. Okay. Ada lagi soalan? Tak ada? Tak ada ke awak? Kalau awak tengok proposal awak tu, jadi kadang-kadang dia memang tengok jenis panel macam mana lah. Kadang-kadang dia just ada jenis yang dia just nak tengok you punya scope of study, methodology, ada yang sentuh tentang content, ada yang sentuh tentang knowledge. Macam tadi tu lebih pada knowledge. Kadang-kadang dia akan tanya tentang scope. Mungkin cakap awak buat sampai mekanism, kenapa? Kenapa you akan investigate benda ni sampai ke mekanism? Awak nak jawab apa? Mungkin lah, contohnya Bella cakap, saya rasa skop awak ni besar ni. Sampai ke mekanism, awak akan buat guna apa dan apa yang awak boleh dapat daripada mekanism study. Sebab kiranya awak punya PSM1, awak dah kena tahu tau apa yang awak akan buat dan kenapa you buat. You nak jawab apa kalau yang mekanism tu? Mekanism tu untuk tengok membran substance block dekat membran kan betul? Ya betul. Okey betul, bagus Syarah. So Doktor tupak saya. Dia orang tak awak buat. tak buat okey. Yang lain tak buat okey. Okey, so kalau Syarah lah sebab ada ni buat cleaning. Tini buat apa yang Tini? Nak cari formulation ratio. Yang objektif ketiga apa? Objektif ketiga je. Formula flux decline yang saya ubah. Betul. Okey, dia sebenarnya okeylah, tak apa, kita biar je dulu yang tu semua. Nanti kita tengok yang kita tengok macam depan mana apa yang sebenarnya yang kita finalize buat kan. Okey. So kalau yang membrane falling ni blocking mechanism ni awak punya jawapan kat situ awak kena ready macam seperti yang saya telah mention dalam chapter 2 and 3 contohlah kan. Okey, mechanism study ni penting untuk kita tahu mana satu blocking mechanism yang berlaku untuk setiap parameter tu. So
Sebab itulah fouling yang terjadi tu, kenapa yang pH contohlah, kenapa pH 4 ni bagus? Kenapa pH 7 ni teruk sangat? Dia rosakkan membran. Apa yang berlaku? Mekanisme tu nanti yang akan membantu kita untuk kita tahu blocking cara macam mana yang berlaku, sebab tu fouling dia teruk. Sebab tu membran tu boleh rosak teruk. Rupa-rupanya dia block teruk. Contohnya macam tu lah. Kalau kita tak buat yang mekanisme guna MATLAB tu, so kita tak akan, kita tak tahu kenapa yang ni bagus, yang ni teruk. Contohnya macam tu lah jawapannya. So cakap lah itu penting lah untuk kita tahu mekanisme. Dan blocking tadi tu cerita. Sebab kemungkinan blocking mekanisme berlaku tu ada 4. Awak sebut lah. So nampak kat situ macam mana resourcefulnya awak macam tu kan. Awak tahulah, awak dah study betul-betul lah macam tu lah contohnya. Tapi sebenarnya awak boleh refer tau. Awak boleh refer proposal awak ataupun jurnal-jurnal untuk awak jawab masa awak jawab tu. Bukannya semua awak kena hafal, semua ada dalam otak, tak ada, tak pun. Sebab awak memang tengah study kan. Macam tu. Tapi kan saya tengok panel-panel semua ni macam tak adalah menakutkan kan, betul tak? Menakutkan. Menakutkan ke? Ini Ada Sebab apa? Ada salah satu panel saya tu dia doktor tu doktor water treatment. So jadi saya takut dia macam lagi dia tanya lagi. Amira Hakimi kan. Dr. Ida dengan Dr. Mimi. Doktor ni Dr. Mimi water treatment kan. Dia saya rasa dia memang banyak tanya kan. Dia suka tanya. Ya doktor. Awak jangan risau. Dia tanya awak jawab je. Kalau tak dapat jawab, ni tipsnya. Kalau macam contohnya awak tak tahu apa benda ni, ya Allah tak faham lah soalan pun tak faham. Contohlah awak baru PSM, memang kira awak baru PSM, banyak lagi benda yang sebenarnya awak tak nampak lagi. Awak baru start kan, awak baru start research kan. So jujur saja cakap yang itu minta maaf doktor, saya tak pasti apa jawapannya. Mungkin macam ni, kalau awak ada idea awak cakap mungkin macam ni, tapi nanti saya akan confirmkan semula. Kalau memang awak tak ada idea langsung dah terpengsan dah dengan soalan tu, awak cakap je, saya minta maaf doktor, saya memang tak pasti apa jawapan dia, saya tak study pasal tu. Macam tu lah. Jadi mungkin lepas ni saya akan carilah jawapannya. Macam itulah. Jangan takut. Tapi dia tolak markah tak doktor? Kita discuss jawapannya. Apa? Dia tolak markah tak? Bergantung pada lecturer tu lah. Saya tak pasti. Saya tak pasti style dia macam mana. Kalau doktor? Kalau saya? Saya bergantung. Tengok saya tengok cara student tu jawab macam mana. Kalau saya rasa student ni, kalau semua soalan saya dia tak dapat jawab tu, memang nampaklah dia ni biar betul. Betul. Kalau ada satu je soalan dia tak dapat jawab, mungkin saya boleh consider sebab saya tahu dia ni study, cuma yang ini ni dia tak terfikir nak study mungkin. So tak apa, lepas ni dia study. Kalau itu saya okey je, tak adalah saya nak buat markah, tak adalah. Lagi pun markah tak banyak kan. Boleh yang maksud saya dia kan banyak pecah-pecah tu. Jangan risau lah, tak ada apa. Jangan risau, tapi kalau boleh you sedia tau. You ready untuk Q&A session ni. Jangan sampai memang boleh nampak awak ni tak study. Macam tak study, tak faham apa yang awak akan buat dengan apa yang awak dah buat proposal tu. Jangan macam tu lah. Nanti memang panel memang boleh tahulah awak ni serius ke tak dalam research. Dia macam tu lah. So ini kan awak handle research kan, projek kan. Macam tu. At least macam tu lah saya cakap tadi. At least kita nampak lah you study. Kalau klinik risau Dr. Mimi tak apa lah, dia baik lah, dia okey kan. Saya sebenarnya saya tak apa-apa tahu sangat sebab saya macam baru, saya tak adalah baru, saya dalam lah, cuma saya masih tak kenal sangat style panel. Style macam mana bila lecturer jadi panel kan, saya tak pasti.
Macam tu lah. Ada ni Dr. Nora dengan Dr. Nida. Ada ni okey tak? Okey, Kak datang. Okay, dia sebenarnya lagi satu saya pesan. Sebenarnya kita awak buat wastewater kan? Industrial wastewater kan? Sebenarnya Datang. Dr. Nora, Dr. Mimi, diorang memang water treatment bidang, tapi diorang sebenarnya bukan industri punya. Kalau tak silap saya, dia air pantai, air sungai, betul tak? Kalau awak ni industri, sebenarnya konsep dia ada yang berbeza. So, mungkin juga nanti awak akan dapat komen yang lain sikit. So, sebab itu, semua tu nanti kita discuss balik. Sebab kadang-kadang awak akan nampak style lecturer ni berbeza walaupun bidang yang sama. So, kat situ, kalau saya selalu ikut saya punya style. So, dia yang paling penting student percaya dengan supervisor lah. Macam tu lah. Sebab kadang-kadang ada style lecturer yang dia rasa yang dia tahu tu dia nak yang macam tu je. Dia macam susah nak terima style lain ataupun benda lain. So kat situ tu kita dengar je, kita jot down, nanti kita discuss. Kalau benda yang bagus, okey dan sempat untuk kita ikut, mungkin kita boleh ikut. Kalau tak, kalau style saya tak akan ikut komen yang saya rasa benda tu tak perlu ataupun lebih mengcomplicatedkan keadaan. Itu style saya. So, panel boleh bagi cadangan atau komen atau apa, tapi decision adalah daripada tim kita. Sebab kadang-kadang saya rasa tak perlu buat, tapi kalau student nak buat, saya bagi dia buat. Macam tu. Itu style saya lah. Kadang-kadang saya setuju dengan cadangan panel. So, buat je. Macam tu lah. So, tapi jangan takut. Jangan risau lah. Tak apa lah. Awak pesen je. Awak pesen je. Master dengan PhD pun style saya sama je. Lagi seorang. Syara kan? Syara Siti ke? Siti Ya Syara. doktor. Dengan Dr. Syuhaila. Dr. Syuhaila. Sekejap Assalamualaikum. Salam. Dah. Sikit je. Baru sempat sikit ni tengah meeting. Sedap. Abang nak suruh buka ke tak tu yang quote tu? Dan nanti tengok WhatsApp lah. Sebab ikatannya. Baby quote tu. Okay. Nanti tengok WhatsApp lah. Okay, bye. Okay. Doktor nak tanya. Ya? Yang membran cleaning tu kan? Apa? Yang membran cleaning tu. Ya. Kan sebelum buat lagi saya dapat bayangkan macam mana kan. Lepas ambil sampel tu lepas tu baru cleaning kan macam mana? Dia macam ni. Sekejap ada ni. Tadi saya tengok ni Syara Dr. Syuhaila dengan Dr. Najihat. Okey tak? Syara okey? Doktor. Dr. Syuhaila okey rasanya sebab saya pernah belajar dengan dia. Okey insyaAllah. Okey lah, okey. Jadi jangan takut lah nanti ni. Jadi okey lah. Okey? Jangan takut lah, tak ada apa. Kita belajar kan. Tak ada apa. Jangan risau kan. InsyaAllah. Okey, ada ni tadi cakap pasal membrane cleaning. Okey, adakah kita ambil sampel? Sampel maksud ada ni, sampel tu dari segi sampel wastewater permit ataupun produk wastewater yang treated wastewater ke sampel membrane? Maksud ada ni. Yang sensor membran yang permit tu. Permit ke? Permit. Ya, dia macam ni ada ni. Cerita membrane cleaning tadi, dia macam ni tau. Kita nak test, lepas guna membrane, ini membrane kan, lepas air, ni membrane macam ni. Okey, lepas air tu masuk, lepas kira dia bersihkan air ni, dia filter air kan, bukan filter, dia
filter lah, bolehlah kita sebut filter kan. Filtration system kan. Okey, dia filter air. Air bersih tu keluar. So, sampel ni kita ambil. Okey, contohnya BOD dia kita dapat, ini cycle yang pertama. Kita dapatlah BOD dia 70%. Contoh 70% dah reduce. Lepas tu kita ambil membrane ni, membrane ni dikeluarkan tak ni? Ke biar kat dalam kan? Keluarkan. Biarkan ke dalam. Biarkan. Okey, so lepas biarkan dia, so membrane tu masih ada kan? So ini tadi permitnya dah keluar, kita ambil sampel tu. Okey, kita dah kat sini. Kena ambil tau, jangan lupa, kalau tak nanti dia akan bercampur dengan next cycle. So yang ni ambil sebab kita nak check semua dia punya parameter tadi, BOD, COD, stability semua. So yang kat sini dah kosong, buat cleaning dulu. Cleaning tu buat cleaning tu salah satu je just bagi air lalu je ke? Ada ni? Bagi air lalu. Okey, itu satu bagi air lalu. Lagi satu method macam mana? Ultrasonic. Yang ultrasonic macam mana? Kena keluarkan membrane ke? Itulah tetap pasti. Saya rasa ya. Kalau macam tu, okey, kalau yang membrane cleaning tadi maksudnya lalukan air berapa jam ke, berapa volume air tadi, ikut method tadi. Lepas tu baru masukkan macam ni. Yang first tadi keluarkan dulu wastewater yang belum treat lagi tu. Kan ada lebih kan, keluarkan. Lepas tu letak air, buat cleaning dulu. Buat cleaning, baru masuk semula pump untuk dia lalu kali kedua ke membrane. Maksudnya kita dah buat cleaning membrane tadi guna air. Dia macam ni. Yang first cycle mungkin dah ada kotor-kotor semua kat sini kan. So kalau cleaningnya guna air sahaja dulu, air tadi kita harapkan dia tolak semua kotor-kotor ni. Lepas tu baru masuk wastewater baru dengan catalyst baru. Okey, lalukan lagi. Lalukan balik semula. So kita tengok, lepas tu kira second cycle ambil permit tu, kita tengok dia punya kualiti. Kadang-kadang first ni kita dapat 70% tadi kan. Lepas tu yang second cycle ni kadang-kadang kita dapat dia lagi bersih daripada sini. Kadang-kadang dia dah jadi 60% pula. Sebab dia dah ada affected by yang fallen tadi ataupun kira benda yang layer yang dah ada kat sini. So dia affected by itu. So kat situlah mungkin dia jadi lebih dia kira tak efficient seperti yang first cycle. Tapi sejujurnya saya, kalau tak silap saya, dia dapat ada yang sama. Second cycle masih dapat 70%. Third cycle barulah nampak ada berubah. Ada juga yang dapat second cycle makin bagus lah, dapat 80%. Macam tu lah. Dia akan based on, kita akan tengok based on dia punya flux decline dengan tadilah BOD COD tu. Okey tak ada ni. So cerita macam tu. Cerita yang untuk membrane cleaning, satu method biarkan membrane dalam tu. Satu method lagi keluarkan untuk bagi ke ultrasonic. Apa ada cerita dekat chapter 3 kan? Kat chapter 3 ada ni punya. Saya rasa kat situ tu lah. Cuba kita tengok. Saya takut dua-dua sebenarnya awak memang keluarkan membrane. Sebenarnya saya suka tak keluarkan membrane sebenarnya. Biar dia static kat situ kan. Sebab kalau dekat industri senangnya tak payah keluarkan lah. Tapi kita tengok je. Ada ni punya. Okey, ada lagi soalan lain? Doktor, Ya. kan kalau kat expected result tu kan macam saya cara cakap macam estimated optimal macam ratio tu 9:1 kan. So kalau macam
panel tanya macam macam mana awak boleh estimate macam 91 tu yang optimal. Lepas tak buat lagi macam tu lah. Macam mana? Ya betul. Yang 9 tu apa? Satu apa? 9 MO 9 zinc 1 MO Manganese-Ferro-Rata. 9 1 maksudnya 9 zinc, banyak zinc, MO. Maksudnya kalau 5 1 persen 51% MO lagi banyak kan? Dia masa buat dengan Kak Mira itu, Kak Mira dia samakan macam zinc oxide tu Kak Mira buat macam 60 ml semua. Lepas tu Manganese-Ferro-Rata tu yang macam baru berubah. Macam yang kalau 31 20, kalau 51 12, kalau yang 91 6.7 ml. Okey, betul lah. Maksudnya MO dia lebih sikit. Kalau ikut persen pun dia lebih sikit. Persen? 1.9. Ikut persen dia lebih banyak. Sekejap Sebab saya nak tengok percentage. Kejap kita kira kejap. Kalau 51 awak masukkan berapa MO? 12. Zinc O? 60. So 12 per 82. 14%. Awak ingat je? 14.6%. Macam mana tu? 14. Tadi berapa? 12 dengan 60 kan? Okey, kalau yang 91? 6.7 dengan 60. Bahagi 66.7. Dia jadi 10%. Itulah. 10%. Okey lah. Maksudnya dia ni lah, dia samalah. Memang masukkan sikit, percentage dia pun makin sikit. Percentage MO. So, kita assume MO, kita expect MO sikit lagi bagus Zinc yang masa tu zinc acetate Zinc acetate. Okey, kita boleh cakap lah kenapa kita estimate MO yang sikit dia lebih bagus sebab maksudnya zinc O yang terjadi tu lebih banyak. Sebab zinc dia percentage of zinc lebih banyak. Bila zinc lebih banyak, zinc acetate kita letak lebih banyak, kemungkinan untuk zinc tu jadi zinc O lebih banyak lah. Sebab zinc ni ada. Bila zinc tu contoh kan, yang saya cakap lebih banyak ambil sikit tu, kalau lebih sikit kita letak zinc acetate 5, yang sebelah sini kita letak zinc acetate 10. So kemungkinan yang 5 tadi untuk jadi zinc O 5. Contohlah kan, dia boleh jadi 5. Yang 10 ni tadi kemungkinan yang boleh convert kepada zinc O dia 8. So at least dia lebih banyak daripada yang 5 yang lebih banyak tu memang lebih banyak lah. Jadi zinc O, bila zinc O lebih banyak, kat situ reaction dia lebih banyak. Untuk membantu degradation, betul tak? Betul. So kita jawab macam tu. Kemungkinannya disebabkan itu. Sebab sekarang ni kita belum dapat result. Kita sebenarnya dah ada dapat result tapi kita belum ada conclusion kan Tini. So jangan revealkan yang kita dah ada result semua tu, jangan. Cakap, memang saya dah start buat eksperimen tapi kita belum ada conclusion lagi. Kita belum ada findings yang kita boleh conclude ke apa-apa lagi. Jangan dulu. Sebab kita kena dapatkan semua result dulu. Termasuk flux decline, termasuk semua parameter yang water quality tadi, baru kita boleh decide ataupun kita boleh finalize mana satu sebenarnya zinc yang terbaik yang kita. Okay. Sebab Kak Mira dia dah ada tunjuk saya resultnya, so kita masih tak dapat conclude lagi. Walaupun kita nampak awalnya macam 91 kan. 91. Tapi sebab COD kacau, kita tunggu BOD lah semua tu lah. Tini dah buat BOD lah? Dah.
Pernah dapat berapa? Mana yang terbaik? Saya takut tu nak dengar result. Saya kira Lepas saya ada pernah bagi dalam kalau macam dosage, ini pergi kat Adeni pula. Kalau dosage pun, kalau dosage kita expect mana yang dos yang terbaik Adeni? Expectation result kita? Saya pun tadi tengok chapter 3 Adeni. Eksperimen procedure. Membrane cleaning. Ada ni tak ada bagi tahu tentang membrane cleaning dalam chapter 3 Oh ni ada? Ada. Flushing and electron. Ni. Saya nampak yang flushing ni, flushing tak keluarkan membrane. Ultrasonic keluarkan membrane. keluarkan dia bersihkan dulu. Okey, bagus tu. Memang itu dekat industri tu. Memang betul-betul kita nak tengok mana satu yang okey. Dia best juga bila Kak Mira ni, dia kan engineer kan dekat kilang kan. So kita pun dapat info juga daripada dia. Dia boleh nampak kan dekat industri apa yang boleh implement. So jadi kita study benda yang mungkin boleh implement. Cuma kita nak yang mana satu method yang terbaik kan. Okey. Tadi dah jumpa siapa? Ada ni cari apa? Tini cari apa? dia dah BOD. Mana yang terbaik? Kalau yang photocatalysis punya yang kalau 51. Kalau yang membrane yang absence ZO. Maksudnya BOD dia lebih kurang dengan COD COD dia tak tally dengan flux decline kan? COD mana? Ni COD, kalau COD yang 51 juga. 51 ZO yang okey. Yang kalau membrane absence kacau tu result kita tu. Nanti kita fikir balik So itu tu kita tak fikir dulu. Kita akan kena fikirkan conclusion yang macam mana. Okey, tak apa. Tapi itu nanti dulu. So awak settlekan PSM1 dulu. Nanti saya kena discuss dengan Kak Mira macam mana kita nak concludekan tu. Okey. Okey, itu Tini. Kalau boleh jangan reveal apa-apa tau resultnya buat masa ni. Sebab kita belum conclude kan, kita belum finalize lagi resultnya. Okey. Ataupun saya rasa macam kita orang pula kena, tak tahu apa yang kita kena ni ubah. Saya rasa mungkin anda kena ubah, tapi tak apa. Kita tak akan kacau awak lah. Awak fokus untuk awak punya PSM. Okey, lagi? Ada soalan lagi tak? Betul. Ada possibility tak dia nak tanya application
MPR ni dekat industri. Ada itu pun macam soalan standard lah. Dia tanya, awak buat ni nampak mahal teknologi ni, advanced treatment, advanced technology. So kenapa awak buat benda yang ternyata mahal? Macam kira adakah apakah masa depan teknologi awak guna ni di industri? Kalau boleh kita tak nak nampak awak buat research yang hanya di universiti atau hanya di makmal sahaja. So kenapa you memang choose this advanced technology dan macam mana pula dengan implementation di industri in terms of dia punya cost dan sebagainya lah. Nampak kualiti mungkin ada sebab advance kan, tapi macam mana dengan cost tu? Sebab dia ternyata mahal. Teknologi membrane sahaja, single system membrane dah mahal. Dan sekarang ni you combine jadi hybrid system. So of course lah benda tu dia jadi lebih mahal. Sebab single system membrane sahaja dah mahal. Saya sebut membrane yang mahal, bukan photocad tau. Tapi bila membrane tu sendiri dah mahal, bila you combine, you dah ada dua sistem dalam satu teknologi, which is bermaksud kalau you hanya guna membrane single system saja, masih tak dapat solve the problem. You terpaksa kawinkan dia dengan satu lagi single system menjadi hybrid, baru you dapat solve that particular problem lah. So macam mana dengan masa depan teknologi tu yang sangat mahal lah boleh kata ni? Dia nak jawab apa rasanya? Maybe tak tahu dah tu. Ada tak? Ada idea? Tini dengan ada ni? Ada idea? Jangan kata. Syarah memang tak boleh nak fikir dah. Macam apa ni? Kenapa soalan dia terlalu begitu? Nak jawab apa ni? Ada ni? Okey. Syarah kok tiba-tiba ada idea pula. Tak pasti. Tak pasti ada ni. Tini dah dapat idea? Masa 30 minit je ni. Saya akan bagi jawapannya lah. Tapi saya nak tahu juga idea awak macam mana untuk ini. Kalau sambil-sambil kita cakap ni, awak dah dapat dah jawapan untuk yang tadi saya tanya tadi. Yang saya cakap pasal apa disadvantages of nanoparticles tadi, sebab tu kita nak pergi ke nanofluid ni. Saya nak jawab itu dia tu. Boleh? Dah jawab dah. Boleh? Cepat. Sebab Agglomeration. Ke tak tu? Dalam kalau guna nanopartikel. So what's wrong? What's wrong with agglomeration? Macam mana you nak jawab? Kalau agglomeration, tak saya macam kalau yang based on report Kak Mira saya baca, nanti kalau kan sebab kan ada agglomeration tu kan, kita kena guna macam apa nama dia? Macam PVP atau agent. Capping agent macam PVP atau PEG. Tapi diorang kan macam dua tu kan macam chemical kan. Maksudnya dia boleh macam bagi macam harmful lah dekat environment, substances gitu sebab dia chemical. Macam tu. Okay, dia macam ni, lagi satu. Okay, boleh, point tu bagus. Okay, so jot down lah point tu. Itu satu tentang chemicals kan. Dia satu lagi, okay, kalau panel tanya macam ni, jawapan awak macam tu kan. Ini sebelum saya bagi tahu jawapannya lah, yang ada lagi pointnya lah Kalau panel tanya macam ni, awak kata sebab itu chemical. So sekarang ni tukar je lah chemicals jadi benda yang bukan chemical.
Maksud contohnya ekstrak daripada daun-daun ke kulit-kulit buah-buahan, gantikan capping agent tu untuk buat nanopartikel. So apa masalahnya? Sekarang ni isu awak, kenapa awak buat liquid? Orang sebelum ni banyak sangat result dalam solid. Isu-isunya yang liquid ni solid tadi. Kalau awak cakap yang chemical tu, okey tukarlah. Tukar daripada chemical jadi bukan chemical, tapi still you buat solid. So dah tak ada isu chemical untuk nanopartikel. Kalau itu macam mana? Faham kan? Maksud saya faham kan? So maksudnya jawapan tu masih tak dapat lagi. Tapi kalau saya nak cakap macam tak ada juga. Boleh try. Kita boleh try. Saya tak tolong akak. Sekejap. Sebab saya ada macam dekat ini dia kata kalau yang guna macam solid ini kan powder kan. Dia kata macam excess and residuals of the spent material remaining in suspension causes that some potential activity is not used. Lepas tu satu lagi, huge concern for the use of the water afterwards about the possible toxicity of the remaining nanoparticles in the water. Tapi yang tu boleh cakap doktor kata yang guna green synthesis tu kan tak tahu. Tapi tak apa, idea tu ada. Sangat bagus lah. Okey, cuma ni saya terfikir je kalau macam mana masih rasa masih tak nak, kira macam masih tak puas hati dengan jawapan, dia awak boleh terus highlight yang ini. Tapi kalau awak dapat point lagi bagus tu boleh share lah kan. Okey. Dia sebenarnya yang macam tadi tu itu boleh solve dengan green synthesis kan. Okey, tapi kena ingat agglomeration tadi yang berlaku, okey, selagi dia adalah sifat dia adalah solid, walaupun kita dah pakai capping agent, kita dapat kurangkan agglomeration. Agglomeration dia ada macam gumpal kan, bergumpal-gumpal. So selagi dia solid, okey, dia kalau asing-asing macam ni, dia tak gumpal, dia surface area dia lebih besar berbanding dengan bila dia dah bergumpal, surface area dia dah kurang lah sebab yang dia berlekat-lekat tu dia dah tak boleh, surface tu dah tak boleh menjalankan photocatalytic activity kan. Sebab dia kurangkan efficiency of photocatalysis. So photocatalysis proses tu. So itu yang masalah yang akan kita hadapi juga untuk nanoparticles yang solid ni. So still kat situ dia kacau surface area which led to affect the photocatalysis activity tadi, photocatalytic activity. Boleh faham kan? Kalau liquid phase tadi tu kita nak test, kalau nanofluid at least dia macam tak ada masalah untuk agglomeration. Dia sebab dia dalam liquid phase, so dia memang terpisah-pisah lah, ada suka hati dia di sana di sini dekat dalam liquid tu. So kat situlah yang kita harapkan kat situ bila macam tu dia tak kacau kita punya surface area. Dia akan kurangkan masalah agglomeration. Lagi satu juga dia kurangkan masalah bila dia bukan solid tapi liquid, dia kurangkan masalah membrane blocking tadi. Bila membrane blocking tu kurang sebab kurangnya solid yang nak pergi dekat membrane tadi, at the same time dia akan kurangkan masalah membrane fouling and membrane flux decline. Okay, so bila solid kan dia gumpal satu, lepas tu bila wastewater tadi yang banyak kotor-kotor tu pun pergi dekat zinc ore atau catalyst yang solid ni pun dia macam membantu untuk bila benda ni nanti melekat dekat membrane tu membrane fouling akan berlaku dengan lebih teruk. So kalau liquid dia air je lah, air kan, liquid nanofluid, so liquid dia dah kurangkan solid yang akan pergi dekat membrane untuk rosakkan membrane. Okey tak? Point tu. So ada 2 point kat situ. Okey tak?
Faham tak? Faham doktor? Faham So, awak dengar tu logik tak? Legit. Lagi faham. Cuma sekarang ni itu adalah kita punya expectation. Kita belum ada bukti sebab kita belum dapat result. Kita belum dapat result lagi. Maksud saya kita belum boleh conclude lagi sebab kini punya kita masih nampak BOD tak okey. Mungkin memory falling dia dapat kurangkan berbanding dengan partikel, tapi takut bila kita guna liquid phase ni dia ikut sama-sama keluar dekat permit. Dekat situlah kacau BOD tadi. So kat situ tu kita kena buat something pula. Kita kena fikir macam mana. Tapi buat masa ni jawapan kita itulah. Kenapa kita nak buat liquid instead of solid tu tadi. Maksudnya kita buat nanofluid berbanding dengan untuk gantikan nanopartikel. Okey, faham kan? Okay, kat situ tu saya rasa lebih clear lah jawapan dia kan. Cuma itu anggapan kita lagi. Kalau kita dah betul-betul dapat result yang terbaik, kita dah boleh conclude kan betul-betul terbukti liquid better than nanopartikel, baru kita boleh reportkan benda tu. Okay, kita boleh reportkan. Itu masih kita punya expectation sahaja. Okay, ada lagi? Dia dalam research kan, dia macam kena hati-hati juga cara kita explain. Lagi kalau kita buat report kan, selagi benda tu macam contoh kita ni sekarang buat nanofluid, tak banyak report kan, sangat tak banyak orang buat. So kita tak dapat nak cite orang untuk nak bagi discussion, nak buat dalam discussion tu maybe due to apa. So dia macam ni, kalau kita cakap macam tadi ni disebabkan dia kurang agglomeration semua, itu kita boleh statekan, tapi kena guna ayat tu kena ada term maybe, might be, mungkin. Okay, mungkin. Kita tak boleh cakap tu terus confirm ini disebabkan oleh ini. So kalau itu kena ada citation, kena ada rujukan lain. Tapi macam kita boleh claim guna kita punya expectation sendiri based on result yang kita dapat, tapi kena letak dulu term maybe due to apa-apa. So lepas kita buat macam tu dan kalau publish dalam jurnal, maksudnya tanggapan kita tu berasas lah dan diluluskan. Sebab kita ada reason tersendiri kenapa kita concludekan macam tu dan benda tu logik mengikut teori. Contohnya sebab tu boleh publish, sebab tu kita lulus untuk publish, contohnya dalam high impact journal ke sebagainya. So lepas tu nanti apa yang bagusnya kita buat report yang orang tak ada report ni, orang lain nanti yang buat research dia boleh refer kita punya paper dan dia orang yang cite paper kita. Saya suka buat benda macam tu. Maksudnya kita tak perlu terlalu bergantung untuk sentiasa refer orang punya sahaja. Macam mana dengan kita punya findings, kita punya new findings. So kat situ saya suka kita buat new findings yang terbaik, yang bagus lah. Janganlah kita suka-suka je nak expect benda-benda yang tak logik ke apa kan. So kita ada reference juga, kita discuss macam mana nak finalize apa semua. Macam tu. So orang lain yang boleh refer kita punya findings macam tu. Okay, awak PSN berapa tahu dah saya nak expose awak jugalah dalam research ni. Bukan sekecil sebenarnya, dia besar lagi kita memandang ke hadapan. Sebab contohnya kalau awak tak minat sambung belajar pun, mana tahu awak tiba-tiba awak dekat industri, awak bahagian R&D kan, research and development. So itu pun at least awak dah ada awak dah banyak awak tahu research ni macam mana perjalanannya. Contohlah, at least awak ada pengetahuan tu. Okey. Kalau awak sambung belajar tu pun lagi bagus, awak dah nampak dululah macam mana. Tapi bila awak masuk dalam line ni lagi banyak awak dapat experience dan knowledge. Okey, lagi soalan ke apa? Doktor yang itu dah lah settle. Apa? Yang tadi yang MPR tu. Yang industri tu. Apa? MPR industri tu.
Oh ya, dah dapat jawapan. Yang mahal tu. Saya rasa sebab industri memang kena keluarkan mahal untuk more effective kot. Maksudnya untuk dapatkan apa ni, treated wastewater yang lagi bagus, so dia kena keluarkan duit ke macam mana? Ya, betul. Memang itu jawapan dia. Oh, Nanti awak carilah ayat yang lagi sedap kan. Itu betul lah, point tu ada. Dan yang penting kontennya betul. Bukannya ayatnya sedap tapi konten tak betul kan. So tapi bila awak dah ada konten yang betul, nanti awak susun ayat yang teratur ke apa kan untuk awak ready untuk jawab dalam ayat yang sedap lah, contohnya lah yang teratur lah. Okey, betul lah kontennya itu. Memang dulu masa contohnya 10 tahun yang lepas, saya PhD 2015. Sekarang dalam dah 7 tahun. Masa saya buat PhD, saya guna NPR. Masa zaman tu, kalau nak kata industri guna membrane pun sangat susah nak cari sebab sangat mahal kan. Tapi kita orang keep on buat je research ni. Selepas 5-6 tahun ni, selepas 5 tahun daripada saya habis PhD tu, sebenarnya banyak industri dah mungkin dalam masa 5 tahun tu diorang try guna banyak method lain tapi still tak dapat compliance dengan standard yang dibagi. Dan lama-lama negara kita pun dia diketatkan lagi undang-undang semua untuk discharge treated wastewater ni ke sungai. So itu pun salah satu lagi isu yang membuatkan kilang ada tak dia terpaksa invest besar untuk nak settlekan problem daripada dia terpaksa biarkan kira macam masalah tu sentiasa ada dalam company dia. So ada tak ada diorang lama-lama fikir kualiti air bersih, kualiti air yang dia kena control untuk discharge ke water bodies ni macam mana penting. So dia memang terpaksa invest untuk dapatkan kualiti air yang terbaik tu, yang dapat compliance with the standard yang Malaysia bagi ni lah, standard untuk kepentingan alam sekitar kita kan. So sebab tu zaman sekarang dah banyak industri guna membrane. So isu kos semua tu memang mahal. So ada tak ada you kena invest itu je. Dan cakap je sekarang ni dah memang banyak company termasuk company kelapa sawit under MPOB. Kira MPOB ni dia kira dia yang macam mana kata, dia yang MPOB memantau kilang-kilang kelapa sawit di negara kita yang bukan swasta, yang under kerajaan lah. So kat situ pun ada kilang yang dah guna membrane, ada guna flat sheet, ada guna hollow fiber. Kita sekarang ni yang dekat lab scale tu flat sheet, yang dekat Pilot Raja ni yang kita dah buat pilot scale ni hollow fiber. Yang saya tengah order dia ada dua-dua. Dia ada flat sheet dengan hollow fiber. Kita boleh try, kita boleh nak fokus satu saja atau try dua-dua macam tu. Saya buat dulu. Kira MPR yang sama tapi dia ada dua membrane, dua jenis, flat sheet dengan hollow fiber macam tu. Macam tu lah. So kat situlah dah nampaklah kemajuannya juga. Dan mungkin kilang kan dia sebenarnya banyak je duit kot. Cuma dia nak invest ke tak lah. So akhirnya apa-apa pun bila dia dah nampak banyak method yang tak berjaya, so dia tak ada, dia terpaksa invest. Macam tu lah, kalau nak kualiti tinggi memang kena invest lebih, macam tu lah. So cakap lah kat situ ayatnya sedap kan tak ada isu, kita tak ada isu on, memang nampak macam ada isu tapi kalau betul-betul isu kita terlalu besar, kenapa at the end of the day industri memilih untuk invest juga untuk asalkan dia dapat solve that problem. Macam tu lah. Tak boleh buat apa lah. Macam tu lah. Mana lah awak jawab macam ni kan. Dan saya pun tak tahu nak susun ayat best macam ni. Cari Google tu ada kot. Ya, sedap. Okay. Ataupun macam mana awak buat lah ayat-ayat awak yang sedap kan. Okay. Lagi? Tak. Sebab tu yang kita punya kan kita guna Queenie kan, yang Queenie kita punya tu kan yang plant extract punya kan.
yang macam yang kita orang guna liquid. Masa dia macam yang Queenie tu, sebab kebanyakan macam jenis atau partikel saya baca macam banyak kata kalau plant synthesis zinc oxide memang kebanyakan yang nanopartikel. So macam mana kalau macam panel tu tanya macam mana? Yang kita guna tu daripada yang liquid. Macam mana saya cakap? Yang Queenie tu sebenarnya nanopartikel ada campur something tu baru jadi Queenie ke macam mana? Doktor, yang liquid yang kita orang guna dalam lab tu. Awak guna Queenie tu buahnya ke? Daunnya ke? Daun. Daun? Okay, so daun. Apa tu soalannya apa? Saya sebab kebanyakan macam artikel saya baca macam dia kata kalau plant synthesis zinc oxide tu kalau guna plant synthesis dia nanopartikel. Macam plant synthesis nanopartikel. Tapi kan kita guna nanofluid kan. Kalau yang Queenie tu, Queenie kita orang guna tu dia macam sebenarnya nanopartikel tapi dia campur something tu dia solid dia campur something ke macam mana tu? Sebab dalam saya awak tanya ni zinc O-nya ke Queenie-nya? Queenie. Yang extract-nya tu. Extract-nya liquid pula. Awak nampak kan benarnya? Nampak. Tak sebab dalam saya punya thesis tu saya cakap pasal zinc oxide macam green synthesis plant of zinc oxide tu saya tak cakap nanoliquid, saya cakap macam nanopartikel. Saya takut macam nanti panel tu kata kenapa awak cakap nanopartikel punya nano liquid. Maksud awak sebelum ni ramai orang guna untuk nanopartikel lah? Kita guna untuk nano liquid, nano fluid. Tak apalah. Memang awak kena bagi tahu yang dah orang lain buat nanopartikel. Takkanlah kita nak cakap orang tu buat nano fluid. Sebenarnya kalau dia kata dalam literature review saya tak cakap apa pasal nano liquid. Plant extract tu. So saya cakap macam doktor cakap lah. Plant extract tu tak perlu cakap apa-apa. Dia cakap je lah itu adalah plant extraction. Kita tak perlu mention dia tu liquid ke solid, tak perlu lah. Kalau ikutkan zinc acetate. Zinc acetate kan solid yang kita guna kan. Lepas tu kita dissolvekan dia dalam solvent kan. Dalam DES. Tak ada isu. Tak ada isu pun dia tu berasal daripada solid ke liquid. Yang penting sekarang ni produk kita adalah liquid form. Macam tu. Tak ada isu, tak ada apa. Okay. Kalau macam diorang mengisukan benda ni, tapi awak start MO tu pun memang daripada liquid, so dia tak ada isu yang MO tu solid ke apa kan. Tapi saya takut nanti panel tu macam argue kenapa dalam literature review saya macam tak cakap yang pasal yang tak cakap yang pasal yang sebab saya dalam state apa tak apa. Kalau dia rasa benda tu patutnya awak kena state kan. Awak cakap je baik doktor, maaf doktor, saya terlepas pandang benda ni. Saya akan letak term liquid lepas ni. Cakap je doktor. Okay. Doktor. Apa? Sama. Tak apa, dia memang kadang-kadang ada benda macam tu kita ikut je pandangan. Cuma contohnya macam tadi kan Tini cakap macam tu. Awak cakap baik doktor, saya akan buat. Awak jot down, awak bagi tahu saya, awak jangan buat dulu sebab contohnya ada benda-benda yang tak sesuai yang awak ikut. Kita ada reason dia. So apa-apa pun awak cakap dulu dengan panel, okey baik, nanti saya akan betulkanlah, saya akan discuss dengan supervisor dan akan cakap je lah, akan amend lah ikut macam suggestion ni. Tapi bila discuss dengan saya cakap tak boleh, itu nanti maksudnya dah lain, kita guna lain. Contoh so kat situ kita tak payah ikut, kita biar je. So untuk SM2 buat je. Tapi kalau tiba-tiba panel ingat benda tu ataupun dia refer balik apa komen dia masa SM1, so dia tengok sama je ni, tak tukar pun. So kat situ reasonnya setelah kami discuss dalam team bersama supervisor, we decided to not to change the term ke apa semua ni. Kerana apa? Kita kena ada reason dia. So kat situ kuasa panel tak ada apa-apa.
Dia apa-apa pun you kena ikut cakap supervisor. Dia macam tu lah. Okay, Tak boleh baik. kacau kita punya projek lah. Macam tu. Kecuali kalau memang apa yang dia cakap tu betul, kita kena ikut. Tapi kalau kita rasa tak perlu ataupun tak betul, kita jangan ikut. Macam tu. Okay, apa-apa confirm dengan saya balik. Macam tu. Okay, doktor. Okay, dia biasanya lepas awak ada Q&A session, saya akan ada meeting balik ataupun kita discuss dalam WhatsApp. So kat situ saya nak tahu apa komennya. So lepas tu kita terus cakap kat saya ikut ketak apa semua. Lepas tu lepas proposal biasanya tak ada pun you kena resubmit proposal, tak ada. Biasanya tak ada. So tak ada apalah, kita cuma tahu apa yang untuk kita improve kita punya projek ataupun proposal untuk PSN 2 macam tu. Okay, lagi? Doktor, yang soalan nak tanya Kak Mira tadi, yang DOE tu, Ada. soalan, dia tak faham soalan tu. Dia tak faham Balik. Organization. DOE dengan betul kan nama DOE? Betul kan? Design of Expert. DOE atau ni sekejap dia ada satu lagi term tu. Saya rasa Kak Mira tak buat tu. Sebab dia tak faham. DOE Optimization dengan ada apa lagi satu term lah. DOE, lepas tu dia kena buat design of experiment. Design of experiment. Saya rasa dia tak buat pun. So saya rasa itu literature lah tu. Ataupun boleh tanya dia DOE yang design of experiment atau statistical analysis untuk optimization. Ingat tak? Sekejap. Kat mana kat sini? Untuk apa doktor? Kak Mira nak tanya Kak buat DOE untuk volume kami, untuk value kami. Dia personal awak Dia personal. Boleh tak awak cakap macam tu? Maksudnya adakah refer pada DOE optimization tu ataupun tengok literature? Kalau soalannya mana dapat value parameter tadi? Saya rasa dia literature tu kalau dia tak faham DOE tu. Okay. Ada lagi? Nanti ada ni share apa yang Mira cakap. Baik doktor. Okay. Sebab kita kena decide apa jawapannya kan. Okay. Ada lagi soalan? Doktor, dia cakap VMBI boleh campur ke satu je? Dia ikut panel saya rasa. Kalau saya selama ni saya campur. Itu tadi siapa yang tanya? Saya. Syarah. Kalau cuma saya advise sajalah, kalau lecturer guna fully English, awak cuba jawab dalam fully English, tapi kalau you rasa macam ada benda banyak lagi nak elaborate ni, tapi kalau dalam bahasa Melayu lebih mudah, contohnya minta izin. Kalau lecturer tu guna fully English, minta izin untuk cakap dalam bahasa Melayu ataupun campur. Mungkin okey lah. Biasa panel akan faham lah. Dia faham lah. Maksudnya dia benarkan, tapi itulah saya tak berani nak cakap sebab panel banyak style kan. You kena minta izin apa-apa dengan panel. Kalau saya nak cakap style saya itulah, saya takut dia lain. So awak tak boleh. Bila awak dengan supervisor, awak kena ikut style supervisor. Tapi bila awak dengan panel, awak pun kena ikut cara dia macam mana. Macam tu. Okay, lagi? Okay, kalau ada soalan, awak jangan contohnya, okay, kenapa awak guna
membrane ni. Kenapa you tak guna membrane yang lagi murah? Contohlah kan. Kenapa you guna ceramic membrane? Kenapa you guna polymeric membrane? Kenapa tak guna ceramic membrane? Contoh lah. Jangan sesekali apa-apa soalan pun kalau boleh, jangan awak sebut sebab supervisor saya suruh guna yang ni, jadi sebab saya guna yang ni. Jangan langsung awak sebut macam tu. Dia kena ada reason dia. Okay, awak boleh jawab tak kalau saya tanya macam ni? Kalau panel tanya macam tu. Kenapa awak ni guna polymeric ke ceramic membrane? Kalau awak cakap polymeric, okey betul lah, sebab sebenarnya biasa panel dia tahulah itu polymeric ke ceramic. Tapi kalau dia tak tahu, awak punya ni polymeric membrane. Okey. So kalau soalannya, kenapa guna polymeric ni tak guna ceramic? Sebab sebab apa? Sebab kalau contohlah sebab saya tahu ni kalau contohnya saya lah, saya saja cukup nak test, tapi saya tak test PSM student. Kalau saya nakal-nakal sikit saya test kot, tapi tak pastilah. Kita pun tak tahu key panel macam mana kan. So kalau awak ni guna polymeric lah. Sebenarnya kalau awak tak tahu, okey sebenarnya awak guna polymeric. Okey, tapi sebenarnya di industri banyak guna ceramic membrane, bukan polymeric membrane. Walaupun ceramic membrane lebih mahal daripada polymeric membrane. So kenapa awak guna polymeric membrane? Soalannya. Awak akan tahu jawapan dia kalau awak tahu kenapa industri guna ceramic membrane. Pening pula kepala. Maybe sebab dia punya high amount of wastewater kot. Kalau dekat industri lagi banyak wastewater. Kalau kita kan macam kita dah tetapkan berapa nilai kita nak wastewater tu. Salah. Dia bukan itu salah. Jawapan tu tak boleh diterima pun. Sebab polymeric membrane dia boleh guna high amount pun. Boleh. Kalau industri tu nak guna polymeric membrane, boleh lah. Boleh. Sesuai. Belilah, dia beli dan dia guna. Dia boleh. So itu jangan jawab macam itu salah. Sebab ceramik industri guna sebab dalam wastewater industry dia orang ada lagi high chemical dengan extremely high chemical dengan physical stability tu. Ceramik tu dia ada outstanding separation characteristic. So kenapa you tak guna ceramic membrane je? Dekat lab. Kalau you kata itu, kenapa tak ada you guna polymeric? Okey tak? Ini saya rasa kalau point ini tadi, you boleh guna kalau you boleh jawab soalan yang saya tanya tadi. Kalau you nak kata, okey sebab ceramic membrane dapat remove nana. Okey. Saya nanti dah nak habis. Nanti akak makan lepas tu dah okey lah ni. Apa? Dengar akak? Nanti lepas ni pun saya dah habis lah. Nanti akak dah habis tu akak masuk je sini. Okey. Apa tadi Apa tadi ini kena ada jawapan tu lah. Doktor, macam kalau yang ceramik industri guna sebab dia ada high chemical dengan physical stability. Contoh macam thermal dengan chemical stability. Tapi tapi kenapa industri tak guna polymeric? Sebab polymeric dia ada low thermal dengan chemical stability tu. Betul ke? That's apa saya search. Mungkin boleh lah. Okey lah tu juga ada point yang logik kan. Logik dan nampak resourceful lah. Jawapan tu betul tak? So boleh lah. Okey lah. Okey.
Tapi dia macam ni, kalau lecturer tu dia tak banyak berbual dengan orang industri, mungkin dia boleh terima. Tapi tak apa, awak jawab je macam tu sebab at least ada point tu. Tapi lepas tu lecturer tu tanya, habis kenapa awak tak guna seramik? Kenapa awak guna polimerik? Kalau polimerik awak dah tahu yang dia tak berapa stable, dia punya chemical dengan physical stability dia kan tak sebagus seramik. Dan kan dia guna polimerik. Jawab apa ni? Okey, yang saya nak share jawapan ni. Okey, kita guna polimerik sebab dia murah dan dia murah tapi performance dia TikTok. Memang terbaik. So, sebagai researcher, kat situlah benda pertama yang kita nak, which is kita nak result kita yang terbaik lah. Kita nak dapatkan benda yang terbaik lah, itu satu. Kalau dekat industri pula, kenapa dia guna seramik? Sebab backwash dia sangat bagus, backwashing dia. Sebab disebabkan stability tadi. So dia membantu dekat backwashing. Dia boleh backwash. Backwash macam mana? Nanti awak Google backwash. Maksudnya cleaning tadi yang ada ni buat tu. Bila nak buat cleaning proses, membrane seramik ni sangat mudah untuk dia clean semula. So dekat industri dia dah kena fikir jangka hayat membrane tu dia nak lamakan sebab kurangkan kos. So dia lebih rela invest besar untuk beli membrane yang lebih mahal sebab membrane tu lebih tahan lama berbanding polimerik. Mungkin polimerik memang lebih murah tapi rupa-rupanya 10 tahun saja. Mungkin seramik membrane ni because of backwashing tadi, kalau polimerik ni kita buat backwash dia punya efisiensi dia tak sebagus yang seramik tadi. So kat situ seramik mungkin boleh pakai dalam 13 tahun. Contohlah. So dia lebih lama berbanding dengan yang polimerik tadi. Dia dekat, kalau rata-rata industri saya tanya dia sebab backwash tadi. So seramik backwashing proses tu dia sangat efisien berbanding dengan polimerik. Polimerik dia tak berapa okey. Jadi kita cerita pasal backwash lah itu, dan itu kalau hollow fiber. So kat situ awak Google tentang backwashing untuk seramik dengan polimerik. So kat situ pada saya itu jawapan yang tepat. Tapi dia ada kaitan juga dengan yang jawapan hati ni bagi tadi saya rasa. Okay. Tapi kalau dia tanya, so kenapa you guna polimerik kan? Kenapa you tak guna seramik? So jawapan dia lebih kepada kita satu nak bila kita dekat lab pun kita cari yang murah untuk sebenarnya kepentingan industri juga. So kalau kita contohnya kita dah guna seramik, kalau kita dah start dengan benda yang mahal, kalau kita nak present dengan industri, benda tu dah sedia mahal. So dia tak sesuai dan seramik ni boleh kata dia punya performance dia kurang daripada polimerik. So biasanya kalau kita sebagai researcher, kita buat dulu yang murah dan performance TikTok. Kat situlah nanti bila kita discuss dengan industri sendiri boleh pilih. Dia nak yang choose yang mana. Macam tu lah. So kita tak boleh lah nak awal-awal kita nak dapatkan optimum condition kita dah pakai seramik. Kat situ dia macam tak sesuai sangat. Macam tu lah. So better kita guna, kalau kat lab dia macam sesuai kita guna polimerik dulu. Nanti bila dah dengan industri, kalau dia nak decide untuk beli seramik membrane yang mana, kat situ tentulah mungkin kita baru boleh, kita try lah untuk kita membantu dia decide, buat decision. Macam tu lah. So saya rasa itu adalah sequence yang bagus kalau kita nak nampak hasil yang bagus daripada research tu. Macam tu. Faham tak saya cakap apa? Saya pun rasa betul-betul relate pula saya cakap. Boleh lah Faham betul. Boleh lah lebih kurang. Boleh lah dia macam tu. Tapi bila saya cakap-cakap ni pun saya fikir boleh juga saya nak try seramik membrane lepas ni. Kan kita pergilah menuju ke arah seramik membrane sebab dia kita nak meet the need of the industries.
Kita apa yang industri pakai tu kita follow dia. Untuk lebih mudah untuk dia pun terus nampak result tu. Mungkin lah. Cuma risaunya dia dah, contohnya kan, bila dia tahu sistem kita, dia tanya kos, dia dah tahu yang mahal lah. Padahal kalau contohnya dia ada bajet tu kurang, sebenarnya dia boleh dia ada yang lagi murah tapi polimerik lah. Dia macam tu. Sebenarnya dia ada pilihan lagi. Sebab membran sendiri dah mahal. Polimerik tu dah mahal tapi dia antara yang murah dalam membran teknologi yang macam tu lah. Okey, ada lagi? Sebab dulu sebenarnya researcher mana-mana lah tim membran ni saya nampak kita orang memang polimerik je membran kita beli. Tentu sekali pergi industri, masa zaman saya study dengan awal-awal balik PhD dulu, kita orang memang sibuk research dekat universiti je. Masa zaman tu belum lagi push ke industri. Bila dah zaman yang kita orang banyak ke industri, tengok dia sanggup invest 8 juta untuk membeli teknologi tu. Saya tanya, kenapa you guna seramik? Sebab seramik mahal. Kalau you guna polimerik, you takkan sampai invest 8 juta untuk sistem membran ni dekat situ. Lepas tu dia kata, kita fikir backwash je doktor. Masa tu lah baru saya tahu jawapannya. Sebab kita tertanya-tanya researcher kita dekat universiti ni, kita tak ke arah seramik. So kita tertanya kenapa dia pakai ni, macam tu. Kita rasa macam dia buat decision yang salah lah. Tapi rupa-rupanya dia fikirkan backwash. So dia sebenarnya buat decision yang betul. Macam kita researcher dekat universiti ni, kalau saya dulu-dulu pun, kita tak fikir membran cleaning sebab kita sangat fokus untuk nak bersihkan air. Itu pun susah nak dapat. Lepas kita dah macam research team kita ni dah macam stable, kita dah dapat macam mana rentak untuk kita dapatkan result yang terbaik. Kat situ kita pergi ke membran cleaning yang ada ni buat ni. Kat situ baru kita fikirkan backwash tadi lah. Maksudnya macam mana kita nak reuse. Kita nak kurangkan kos, so macam mana kita nak reuse membran, macam mana kita nak reuse catalyst. Macam tu. Kalau liquid ni tak adalah kita reuse catalyst. Kalau yang particle tu kita boleh, at least kita mungkin ada potensi untuk reuse. Tapi susah, bukan senang. Dan saya rasa kalau liquid phase ni memang lagi mudah sepatutnya. Tapi itulah kita kena tunggu result dulu yang sebenar-benarnya. Okay. So itulah. Ada lagi tak? Tak ada? Tak apa, nanti lepas ni kalau awak ada terfikir-fikir apa soalannya ataupun awak tahu soalan, awak terfikir soalan, lepas tu awak cari jawapan, awak boleh tanya dalam grup, doktor kalau soalan macam ni, kalau saya jawab macam ni, betul tak? Sebab kalau betul okey lah, ataupun betul tapi ada lagi poin boleh tambah, saya akan bantu. Esok pun tak apa. Esok awak kira start pukul 9 lah kan. So apa-apa pun awak tanya je dalam grup. Masa tu awak apa-apa awak tanya je. Cuma kalau saya tak perasan sebab saya pun tengah menjadi panel, kat situ saya tak respon lah kot. Tapi kalau boleh saya akan standby je untuk respon. Sama-sama lah kan. Saya pun cuba bantu apa yang saya mampu lah. Ada lagi? Tak ada. Dia baca dulu ke doktor? Baca dulu. Baca, lepas tu nanti terfikir-fikir kalau soalan macam ni nak jawab macam mana semua. Nanti tanya. Dia kadang-kadang dia tak, ada juga lecturer yang dia tak pergi ke konten sangat. Dia pergi ke bahagian teknikalnya. Macam contoh format, dia kata format ke, ataupun awak ni kenapa skop ni yang awak ambil? Kenapa, contohnya lah, kenapa awak sibuk dengan effect of pH dan kenapa awak tak buat effect of kenapa awak tak buat different membrane, contohlah macam tu kan, contohlah. So kat situ Mira awak hello, Assalamualaikum. Ini Mira tengah meeting dengan PSM. Boleh je. Saya yang suruh tanya.
Bukan. Itulah saya nak tahu punca dari mana. Kalau Mira buat DOE, so soal kalau panel tanya, awak dapat dari mana? Kita cakap itu adalah daripada DOE, hasil DOE, tapi kena cakap bagi tahu yang PSM tak buat. Ambil je, diorang ambil je result DOE. Ada ni bukan pH, ada ni dosage. Mira buat DOE Oh, itu daripada DOE tapi kan macam kita nak bagi jawapan tu macam dia nak cakap literature lah kan sebabnya betul juga kalau DOE dia bagi banyak macam tu. So kena juga jawab kenapa you buat ni je. Betul juga susah sikit sebab tak Oh Dila PSET ke? Okay. PSET. Tak apa boleh. Boleh. Ya betul. Okay. So okay lah, itu lagi strong. Ada reference kan? Okay lah. Okay. Alright, thank you Mira. Okay, Assalamualaikum. Dah. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, ada ni Kak Mira tak reply awak sebab dia kata dia dah menjawab yang ni. Okay, dia macam ni. Dia kata kita sebenarnya ambil daripada DOE tapi disebabkan Kak Mira awak dia tak bagi semua. Kalau semua awak banyak sangat kena buat. So kat situ kalau kita nak jawab daripada DOE tak strong juga sebab nanti panel macam query benda tu. DOE so mana kena tunjuk lepas tu banyak. Bila banyak, kenapa awak buat 3 je? Kat situ pula ada persoalan lain. Kita nak cakap lah, ini skop PSM, takkan nak buat semua. Tapi susah juga tak kalau kita nak jawab macam tu. So, Mira kata dia macam ni. Sebenarnya dia bagi PSM ni pun yang ada reference juga. Maksudnya dia tengok dua-dua. Literature cakap yang ini, DOE pun ada cakap benda tu. So dia match. So Mira kata macam ada ni sama sebiji ratio tu dengan Dila Eliana yang student PhD saya sebelum ni. Awak ada tak paper tu? Ada kan? Kalau tak ada kita beritahu. Ada tak ada ni? So itu memang itu saja literaturenya. So kita memang follow dia. So nanti awak tengok dalam tu kenapa dia pilih tu. So kat situ dah strong lah literaturenya sebiji sama. So ada reference. Kalau Syara dengan Tini apa? Syara PH ratio lah tu. Formulation ratio. Tini yang ratio. Ada ni dosage. Okay, semua tu cuba awak tengok paper Dila Eliana. Rasanya memang Mira kata dia memang refer tu je paper tu. Nanti tengok so senang. Jawab je dekat panel, itu semua literature macam saya cakap tadi tu. Sebab kalau macam contoh DOE kan, you kena tunjuk semua. Sebab tak ada DOE yang cuma keluarkan 3 data je, tak ada. So kat situ macam Mira kata susah juga macam tu. Nanti kan awak kena tambah part DOE pula dalam thesis. Nanti dia jadi complicated lah. Okey tak? So cari papernya. Cari paper. Tapi senang je cari paper student saya tu. Doktor yang paper yang ZOCC tu ke? Ya. Ada. Ada kan? Okey. Awak cek tu. Kalau macam contohnya tak sama ke apa ke lebih kurang tu tak apa.
Kalau macam kurang sama ke awak rasa nak cari lagi ke, awak cari je paper lain. Awak Google ke, dapat Google Scholar ke kan, ataupun dekat Send Direct ke. Ada yang dapat yang lebih kurang sama value-nya, ambil lah. Cakap lagi kita refer yang tu. Macam tu. Dia lebih strong lah. Okey. Lagi. Ada tak? Doktor kata yang kenapa yang scope tu? Kenapa? Yang tu kenapa? Yang doktor kata kalau pengen tanya kenapa ambil scope ni bukannya kenapa ambil topik kenapa macam tu lah, kalau syarat kenapa PH, kenapa bukan dosage yang tadi doktor cakap tu, kalau pengen tanya macam tu. Kenapa PH Okey, sebab awak cakap lah, sebab kita masih belum ada lagi optimum pH untuk this particular project. Okey, so PSM saya ni cakap fokus on the study untuk pH ni lah. Cakap macam tu. First kali cakap memang tak ada lagi yang kita tak ada lagi optimum pH. Kalau Tini cakap kita tak ada lagi optimum ratio. Kalau ada ni kita tak ada lagi optimum dosage. Tapi kenapa kalau macam contoh Syara, kenapa habis tu you ada pH je, nanti you dapat optimum pH je. Macam mana dengan optimum condition yang lain? Sebab panel kan lain kan. Cakaplah, okay, saya punya study ni fokus on parameter pH. So saya fokus ini, saya dapatkan dia sampai mekanism. Tu Syara. So kat situ fokus, nampak you fokus. Dia sebenarnya research ni dia macam ni. Satu tu contoh pH kan. Okay, pH tu dia kena ke dalam. Kalau you buat semua benda, dia akan broad ke atas. Kalau research dia sepatutnya dia pH. Nanti bila awak fokus, dia akan pergi ke sini. Okey dah. Saya pun dah nak siap dah. Okey tak? Okey doktor. Boleh makan? Okey. Okey, saya ada meeting lain sekejap. Saya ada meeting lain. Okey, apa-apa kita roger dalam WhatsApp Boleh? Okey doktor, terima kasih. Okey, sama. Bye-bye. Bye. Pula. Doktor. Okay, bye.